keberkatan dalam kehidupan kita. Ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi orang yang menuntut ilmu. Seperti mana kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala pilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, tandanya kata Nabi, yufaqihu fid din, iaitu Allah akan memberikan kefahaman dan kefakihan agama kepada hamba tersebut. Jadi salah satu cara Allah nak berikan kita kefahaman agama, tak lain dan tak bukan, Allah akan memilih kita untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu ni, sama-sama kita doa, sama-sama kita bersangka baik dengan Allah. Kita berharap kepada Allah yang mana Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat, insya-Allah. Terima kasih. Kebaikan dunia ni artinya Allah nak berikan kita kelapangan jiwa, ketenangan fikiran, keluasan rezeki, diberikan pasangan yang saleh dan salihah, anak-anak yang penyejuk mata, penyejuk hati kita, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menjadi jambatan ke hari akhirat. Itu kebaikan dunia. Kebaikan akhirat pula, iaitu Allah nak kita lepas daripada azab kubur, Dia lepaskan daripada azab api neraka, dijauhkan daripada azab di yaumul mahsyar dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini kebaikan di hari akhirat. Orang yang dapat kebaikan dunia dan akhirat ini, orang yang Allah akan berikan kefahaman agama. Sebab itu saya katakan tadi, kefahaman agama ni tanda yang Allah pilih dia. Allah akan lorongkan dia ke majlis-majlis ilmu. Allah akan berikan dia rasa seronok, gembira dalam majlis-majlis ilmu. Dia sanggup buat apa sahaja asalkan dia berada dalam majlis ilmu. Kalau sehari tak dapat pergi majlis ilmu, hatinya resah. Jadi bila berada dalam majlis ilmu, hatinya tenang. Sebab majlis ilmu ini Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Mana mungkin kita dapat masuk syurga di hari akhirat kalau taman syurga dunia kita tak rasa gembira. Taman syurga dunia ni kita tak nak dekati, tak nak hampiri. Mustahillah kita berada di syurga Allah di hari akhirat. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya bacakan tadi itu menunjukkan kepada kita ilmu ni penting. Sebab ilmu ni akan menjadi teras kepada ibadah, dan ilmu ini akan menjadi teras ke dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ada orang akan ditimbang amalannya di hari akhirat di mizan Allah, dan amalannya berat. Orang yang berat timbangannya, kata Allah, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia akan diberikan kehidupan yang bahagia, iaitu dimasukkan dalam syurga. Wa amma man khaffat mawazinu, ada manusia Allah timbang amalannya dan amalannya ringan. Akibatnya fa ummuhu hawiyah, dia akan dijerumuskan ke dalam neraka hawiyah. Cuba ibu-ibu fikirkan secara logiknya. Itu nak balik tak? Oh, pindah rumah. Dia dah balik. Okey, cuba ibu-ibu bayangkan. Allah kata amalan kita ni akan ditimbang. Ada yang akan diberatkan, ada yang akan diringankan timbangannya. Sedangkan secara logiknya ibu-ibu, amalan ni, dosa dan pahala ni boleh ke ditimbang? Dosa dan pahala ni kita tak nampak, dia perkara ghaibiat. Dia perkara ghaibiat, kita tak tahu macam mana. Dan sudah tentulah dosa pahala ni dia bukan objek yang boleh ditimbang, dia boleh diukur. Tak boleh sebenarnya, tak boleh. Tapi Allah kata dosa dan pahala kita ni akan ditimbang. Macam mana ditimbang ni? Okey. Setiap amalan ni dia akan memberatkan satu amalan apabila amalan itu dilakukan dengan ilmu. Macam mana amalan ni Allah kata Allah timbang amalan kita ni? Allah nak timbang amalan ni, ada dosa, ada pahala ditimbang. Oh, ni akan berat, ni ringan. Macam mana amalan ni ditimbang? Amalan ni akan jadi berat bila dia dilakukan dengan ilmu. Sebab itu dalam satu hadis kata Nabi, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua amalan ringan di lidah, tapi dua amalan itu akan memberatkan di mizan Allah. Bahkan amalan tu kata Nabi, habibatan indar rahman. Dua amalan itu amalan yang dicintai oleh Allah ar-Rahman. Zikir subhanallah wa bihamdi
Subhanallahil azim. Kan ringan tu, mudah. Tapi Allah kata Nabi, amalan tu akan memberatkan di mizan Allah. Nabi nak bagi tahu apa? Nabi nak bagi tahu, amalan ni boleh jadi dia sedikit, boleh jadi dia kecil, boleh jadi dia mudah. Tetapi amalan itu akan memberatkan di mizan Allah kalau ia dilakukan dengan ilmu. Ada orang amalannya banyak tapi ringan. Sebab apa? Amalan tu dilakukan tanpa ilmu. Nabi nak ajar kepada kita, iaitu orang mukmin ni dia kena sentiasa menuntut ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Yang ini saya dah sebut pada awal kuliah pagi tadi tu. Macam mana kita takbir, itu paling asas sekali. Solat ni ibadah yang paling asas. Kita kena lakukan dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita. Kita bukan buat-buat dan kita bukan sekadar ikut-ikut sahaja. Sebab itu ibu-ibu, sentiasalah kita update dan upgrade ilmu kita ni. Boleh jadi ada kelemahan, boleh jadi ada kekurangan, tapi dengan proses kita belajar, dia akan menampung kesalahan dan kesilapan dalam ibadah kita. Okey? Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita akan baca buku ensiklopedia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani dengan bunyi ombak. Siapa yang rasa tenang datang ke sini? Angkat tangan. Baik, semua rasa tenang, rasa bahagia kan? Walaupun kita terpaksa keluarkan sedikit harta kita, kita terpaksa tinggal berjauhkan daripada keluarga, tapi kita rasa tenang. Sebab apa? Sebab kita berdamping dengan alam. Kita berdamping dengan alam, kita rasa tenang. Ibu-ibu bayangkan, kalau berdamping dengan alam pun tenang, berdamping dengan Tuhan yang menciptakan alam lebih tenang lagi. Berdamping dengan alam pun kita rasa tenang, berdamping dengan Tuhan yang menciptakan alam, ia lebih menenangkan lagi. Tetapi kita tanya pada diri kita, kenapa bila kita berdamping dengan Allah, kita tak rasa tenang? Kita soal diri kita, kenapa saya tak rasa tenang? Sebab apa yang kita lakukan tak merujuk kepada ilmu. Okay? Tak merujuk kepada ilmu. Sebab itu kita kena sentiasa usaha untuk cari ilmu. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita baca kitab ni. Baik, hari yang kedua baru kita nak buka kitab ya. Sila. Selalu hadis cakap yang subhanallah wa bihamdihi dengan subhanallah azim. Apa beza dengan subhanallah wa bihamdihi azim? Okey, baik. Zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Hadis ni riwayatkan daripada Juwairiyah. Juwairiyah ni isteri Nabi SAW. Satu hari Juwairiyah ni dia dicerita, dia kata apa, ketika Nabi bersiap nak pergi solat subuh di Masjid Nabawi, Juwairiyah ni dah duduk di dalam musalla dia. Musalla ni maksudnya ruang kecil dalam rumah kita. Kan ibu-ibu akan ada ruang solat dalam rumah kan. Juwairiyah dah duduk di tempat solatnya dalam keadaan dia dah berwirid dah. Berwirid, berzikir, baca Quran, dah beribadah dah. Kemudian dia nampak Nabi keluar, pergi solat di Masjid Nabawi, jadi imam solat subuh. Kemudian Nabi balik. Nabi balik ketika lepas waktu isyraq. Nabi balik ni. Dan Nabi tengok Juwairiyah masih lagi di musalla dia dengan wiridnya lagi, tak habis-habis lagi. Lalu kata Nabi SAW, wahai Juwairiyah, kamu tak habis lagi ke wirid? Kata Juwairiyah, belum lagi, masih lagi berwirid ni, masih lagi berzikir. Lalu kata Nabi SAW, nak tak kamu tahu, ada satu amalan kalau kamu lakukan, dia lebih memberatkan di mizan Allah lebih daripada amalan kamu pada pagi tersebut. Bayangkan Juwairiyah ni ibadahnya daripada sebelum subuh sampai isyraq ni sekitar sejam lebih lah. Tapi Nabi kata ada satu amalan, kalau ditimbang ia lebih berat daripada amalan kamu pada pagi itu. Lalu kata Nabi, bacalah zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nabi ulang 3 kali. Maksudnya apa? Amalan tu dilakukan dengan ilmu membuatkan dia berat di mizan Allah. Mungkin amalan Juwairiyah tu dia rasa dia baca Quran, yalah banyaklah amalannya. Tapi amalan berdasarkan kepada pengetahuan itu lebih memberatkan di mizan Allah. Dan kita boleh beramal ni, wirid ni pada awal pagi. Kalau ibu-ibu yang mungkin sibuk lah nak siapkan sarapan, nak pergi kerja, nak uruskan anak sekolah, cucu sekolah, kan? Jadi macam mana ni saya tak sempat nak baca maksurat. Zikir ni saja. Yes. Ulang 3 kali.
dia akan memberatkan di mizan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan agama ni? Mudah kan? Kita yang rasa macam berat. Sila. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim yang beliau tu. Yang itu pula hadis masa Itu hadis yang lain. Itu hadis yang lain. Okey, itu hadis yang lain. Nabi sebut ada dua zikir yang ringan di lidah, berat di mizan Allah. Itu hadis yang lain. Maksudnya kita ni wirid ni banyak sebenarnya. Dan wirid ni saya rasa ibu-ibu pun rasa maklum benda ni. Cuma kita tak perasan. Macam amalan yang saya sebut pagi tadi tu, bangun daripada tidur, zikirnya mudah kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Allah ampunkan dosa kita, Allah mustajabkan doa kita. Ni belum solat lagi ni. Baru bangun tidur. Tengah-tengah malam terjaga kan. Tiba-tiba terkejut. Pergi tandas kan, kadang minum air, baca wirid tu. Kemudian doa, Allah mustajabkan. Nabi ajar wirid-wirid. Sebab tu saya kata wirid ni dia bukan fancy-fancy. Bukan dahsyat-dahsyat. Sila. kalau subhanallah wa bihamdihi sahaja. Saya dengar subhanallah wa bihamdihi itu amalkan yang tu. Saya pernah dengar bismillah. Saya tak Dengar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. okey. Subhanallah wa bihamdi saya tak pastilah. Dia memang sebahagian daripada Nabi sebut. Bila turunnya ayat Allahumma salli Muhammad. Ada satu ayat Allah Taala turun dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Lalu Nabi perintahkan ayat itu dibaca dalam sujud. Memang ada. Cuma tak adalah fadilat yang saya sebutkan tadi tu. Fadilat ni memberatkan di mizan ke, amalan siang ke, tak disebutlah. Tapi wirid tu memang ada. Ada satu amalan, sekejap saya ingat. Okey, ada satu amalan ni disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim kata, Ya Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, di syurga ini tanahnya luas dan tanahnya subur. Perintahkan kepada umat kamu perbanyakkan menanam pokok di syurga ni. Kemudian Nabi tanya, Ya Ibrahim, macam mana umat aku nak tanam pokok dekat akhirat sedangkan umat aku masih lagi hidup dekat dunia? Lalu Nabi Ibrahim ajarkan, ada banyak version lah. Antaranya iaitu dia ajarkan perbanyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyakkan ni. Perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah sambil naik kereta, sambil memasak, kan, sambil tengok TV, sambil layan Korea kan. Banyakkan wirid di lidah ni ringan-ringan saja. Tapi fadilatnya besar. Fadilatnya besar. Saya tak ingatlah. Nanti kalau ada nanti saya share. Saya ada satu buku wirid ni. Para ulama kita tulis wirid yang biasa tapi fadilatnya besar. Amalannya sedikit, pahalanya besar. Ada wirid-wirid yang dikumpulkan oleh para ulama kita. Okey, kita tengok akhlak yang pertama Kita tengok akhlak yang pertama, muka surat yang ke-23. Tu awal-awal lagi gambar saya dah. Muka surat 23. Tengok muka surat 23. Akhlak yang pertama. Gemuk sikit. Ya, saya lah tu. Tu anak yang sulung tu. Okey, jangan tulis nama. Jangan terkejut, dalam buku ni memang banyak gambar saya lah. Okey, baik. Bab yang pertama namanya Al-Mahabbah. Al-Mahabbah ni maksudnya penyayang, kasih sayang. Kalau orang bahasa Urdunya, Bollywoodnya kata muhabbatin, kata. Kalau bahasa Arab disebut muhabbah. Okey, mahabbah. Okey, kita tengok Okey, saya ringkas-ringkas je. Cuba tengok. Tengok muka surat yang ke-25 tu. Golongan yang mesti dipenuhi hak kasih sayang dia. Siapa orang yang paling utama kita nak kasih ni? Sebab secara fitrahnya semua orang ada perasaan cinta. Tapi kita mencintai orang yang salah. Kita mencintai orang yang salah.
Okey, sehingga kan ada kalanya kita mencintai menjadikan ia sebagai berhala pula. Cuba ibu-ibu fikirkan. Kenapa ya Nabi ni datang daripada Mekah kan? Nabi ni berdakwah di kota Mekah. Orang Mekah kenal Nabi sebab Nabi membesar di kota Mekah. Orang Mekah panggil Nabi gelaran Al-Amin. Bagi gelaran pada Nabi ni Al-Amin. Kemudian orang Mekah pernah tengok mukjizat Nabi. Nabi naik Jabal Abi Qubais dekat Masjidil Haram tu, dekat istana tu. Nabi belah bulan, satu duduk belah kanan, satu lagi duduk belah kiri. Orang Mekah nampak ni depan mata dia. Tup-tup bila Nabi kata apa? Jom beriman. Saya tak nak beriman. Tak rasa pelik ke? Dia kenal Nabi ni. Dia tahu Nabi keluarga mana. Dia tahu akhlak Nabi. Dia sendiri bagi Nabi gelaran Al-Amin. Tapi bila Nabi ajak pada agama, no, saya tak setuju dengan Nabi. Sedangkan dia gelar Nabi ni orang yang paling jujur, paling amanah. Okay, dia sendiri tengok mujizat Nabi belah bulan. Kenapa Nabi belah bulan? Sebab orang Quraisy dengar daripada orang Yahudi, nabinya, Nabi Musa belah lautan. Orang Yahudi kata, Nabi kami belah lautan. Jadi dia kata, wahai Muhammad, kalau betul kamu ni macam Musa, belahlah bulan tu. Belah lautan ni kita boleh pegang tau. Belah bulan ni jauh. Tapi dia nak cabar Nabi. Nabi tunjuk, belah bulan. Satu belah kanan, satu belah kiri. Ajak beriman? Okey, sorry lah saya tak beriman. Kenapa ya? Disebutkan dalam riwayat, sebabnya Abu Jahal sebagai pemimpin Quraisy ketika itu, dia melakukan 3 perkara. Orang Quraisy ni dia bukan jahiliah, maksudnya dia tak beragama, tak Dia ni beragama. Sebab mereka ni beragama syariat Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi jadi Rasul, orang Mekah ni dah buat haji dengan umrah dah. Kalaulah ada title haji pada orang Mekah ni, Abu Lahab ni dah sebut Haji Abu Lahab. Berkali-kali dia haji dah. Kalau mereka berdoa bernazar dekat Kaabah, beribadah di Kaabah. Tapi kenapa dipanggil jahiliyah? 3 ni. Okey, apa dia? Sebab dia mencintai sesuatu yang lain. Salah mencintai sesuatu. Sebab ni fitrah. Kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata apa? Abu Jahal dia bukan memberhalakan Lata, Uzza, Abdul Manat ni semua ni, tak. Dia memberhalakan 3 perkara. Pertama, iaitu memberhalakan harta dia. Dia mencintai harta dia. Kalau saya beriman dengan Muhammad, saya tak boleh ambil lagi harta anak yatim. Saya tak boleh ambil lagi riba. Macam mana saya nak kaya? Dia sanggup ketepikan dia punya kepentingan dia. Menolak kebenaran demi kepentingan dia. Dia berlaku tak zaman kita? Berlaku. Berapa ramai orang ambil rasuah, dia tahu salah, tapi saya tak boleh tahan lah. Nanti tak apalah, saya ambil, nanti saya cuci dosa lah, pergi haji, pergi umrah. Betul? Ramai orang macam tu. Dia nampak kebenaran ni, tapi dia tutup telinga je. Bekakkan telinga, butakan mata dia. Tak nampak kebenaran demi menyembah berhala wang ringgit. Nampak? Benda tu berlaku zaman Nabi, dan dia adalah teladan kepada kita sampai kiamat. Itu Nabi, uswatun hasanah. Kedua, kenapa Abu Jahal tolak kebenaran walaupun depan mata dah nampak mujizat Nabi? Sebabnya adalah kerana mereka menyembah pangkat dan juga kuasa. Menyembah pangkat dan juga kuasa. Ibu-ibu ada tak kawan-kawan kita masa kerja dulu tipu klaim? Kadang-kadang curi tulang. Kita nak cakap ni, nak tegur. Berani tegur tak? Kenapa tak berani tegur? Kan saya tegur kan, kawan boykot saya. Kan kalau saya cakap nanti saya kena buang kerja. Nak tegur majikan kan, majikan salah ni, tak berani. Saya tegur nanti majikan pecat saya. Akhirnya kita buat apa? Kita menafikan kebenaran. Demi apa? Kepentingan kita. Ini salah. Nampak? Kita tengok, kita mencintai siapa? Mencintai Allah ataupun mencintai siapa? Kita tanya pada diri kita. Cuba tengok pagi-pagi kita bangun tidur. Kalau hari tak kerja, bangun awal ke tidak? Hari kerja, awal kita bangun. Rupa-rupanya kita bangun awal pagi tu kerana dunia kita, bukan kerana Allah. Sebab itu kita kena betulkan anak-anak kita kan. Saya dulu, ibu saya macam tu juga. Along, Anga, Abang, Acik, Adik tidur awal malam ni, esok nak sekolah. Hari sekolah bangun awal, hari cuti dia pun cuti solat dia.
Cuba kita kata, along anga tidur awal malam ni, esok nak solat. Hari cuti ke, hari sekolah ke, dia bangun awal ke tidak? Sebab kita ajar dia bangun awal pagi demi Allah, bukan demi dunia kita. Okay. Meletakkan kecintaan mahabbah kepada perkara yang betul. Okay. Yang ketiga, okey, tadi saya sebut kan, Abu Jahal mencintai harta dia, mencintai pangkat dan kuasa dia. Hari ni orang mencintai follower dia. Kalau ada hari ni kan, dia dah salah dah ni, tapi nak cakap salah tu, tak boleh, susah. Kalau saya cakap salah, malulah saya, nanti follower cakap apa pula. Kita nak kumpulkan seramai mungkin follower. Kenapa kita nak buat macam tu? Bahkan beberapa kali saya keluar kat RTM, sampai dipesan, ustaz jangan cakap benda ni tau, ini nanti akan timbul konflik. Kalau macam tu, macam mana nak berdakwah? Kita berdakwah untuk membetulkan. Kalau lebih nak menjaga perasaan, yang panggil kita berdakwah lah, panggil pelakon pun boleh pelakon kan. Okey, macam-macam lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini antara lah. Okey. Yang ketiga, kenapa Abu Jahal tak beriman dengan Nabi ni walaupun kebenaran depan mata? Sebab dia mencintai kesenangan dunia dia. Dia tahu kalau dia beriman dengan Nabi, dia bukan sekadar hilang hartanya, tak boleh makan rasuah, makan riba dan sebagainya. Bahkan dia akan turun daripada tahta dia. Yalah, Nabi dah jadi pemerintah kan, dia akan turun daripada tahta. Yang ketiga, dia akan hilang kesenangan dunia dia. Cuba ibu-ibu bayangkan, kita dah senang, nak ke kita kembali kepada zaman susah demi kerana agama? Susah. Nak tinggalkan kesenangan, saya dah ada yang ini, saya dah ada yang ni, tapi kerana ni saya nak tinggalkan dunia, susah. Dia bukan benda yang senang. Kita tak diuji lagi. Cuba bayangkan, kita tanya pada diri kita, kalau hari ni banjir rumah kita redha ke tak? Kita tak boleh bayang. Saya sendiri pun tak boleh. Kita punya susah kumpulkan harta kan, nak buat rumah, nak bagi kesenangan pada keluarga, tiba-tiba hilang macam tu. Tak boleh kita. Kita sendiri boleh tanya pada diri kita. Sebab itu meletakkan kecintaan pada sesuatu yang betul. Sebab itu saya tulis kat sini, letakkan kecintaan pada 4 golongan ni. Okey, golongan yang pertama adalah Rasulullah. Okey, yang pertama adalah Rasulullah. Hadis yang sebutkan tu, ibu-ibu boleh tengok muka surat sebelah. Tak ada, saya tak sebut hadis ni. Okey, hadis yang saya sebut dalam muka surat 25 tu, Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilai min walidi wa nasi ajma'in. Nabi kata apa? Tengok. Tidak sempurna iman kalian, seseorang daripada kalangan kalian, selagi mana kalian tidak mencintai aku, iaitu Rasulullah, lebih daripada cinta kalian kepada ibu bapa kalian, anak-anak kalian dan seluruh manusia. Maksudnya apa? Kita ni Nabi ajar, mencintai Nabi adalah cinta yang paling tertinggi daripada cinta semua makhluk. Sebab apa? Cinta Nabi bukan cinta pilihan. Cinta Nabi bukan cinta pilihan. Cinta Nabi ni adalah cinta kewajipan yang membawa kepada keimanan. Kalau suami kita boleh pilih-pilih tau. Saya suka dia lah, dia tak suka saya, tak apalah, saya cari orang lain. Tapi cinta Nabi dia tidak ada pilihan. Kalau tak mencintai Nabi, tak sempurna iman. Tak sempurna iman, kita tahu saya ni layak atau tidak ke syurga Allah. Cinta Nabi ni, mencintai Nabi, dia akan membawa kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, automatik. Sebab itu ada satu kisah. Ada seorang lelaki kulit hitam. Dia ni mengembala kambing, duduk di satu padang pasir. Kemudian Umar Khattab jumpa dia. Umar kata, "Wahai budak, wahai gulam, boleh tak saya nak beli kamu punya unta ni?" Kata gulam ni, "Saya ni bukan tuan, saya ni hanya hamba saja. Saya hanya ditugaskan untuk jaga unta ni, bukan untuk jual unta ni." Kemudian Umar duga dia. Umar kata apa? "Tuan kamu kan tidak ada. Kamu jual pada saya, kamu ambil untung. Nanti tuan kamu datang, tanya mana untanya, cakap saja dah dimakan oleh serigala." Ini Umar try dia je, duga dia. Kata budak ni, "Ya, tuan saya tak ada.
tapi Tuhan saya ada. Nampak? Orang yang membawa kenal Nabi, automatik dia akan kenal Allah. Cuba kita bayangkan, semua rumah ngaji ni cinta Nabi, bawa cinta kepada Allah Ta'ala. Semua orang jadi ikhlas, jadi jujur kan, jadi amanah. Kita duduk dalam organisasi, dalam jabatan, dalam unit kita, dalam syarikat kita, semua orang cinta Nabi, semuanya cinta kepada Allah. Automatik tak ada orang akan curi tulang, tak ada orang menindas orang lain, mengumpat orang lain, mengata orang lain. Sehingga kita ada istilah, dalam syarikat ada politiknya kan. Baik, kesan cinta Nabi ni dia bawa cinta pada Allah. Ada satu lagi kisah, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dia menyertai satu peperangan namanya Perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni dia berlaku di Jordan. Kalau ibu-ibu pergi Jordan, dia sempadan Jordan dengan Jordan dengan Syria dengan Palestin. Ada satu tempat tu namanya Yarmouk. Khalid ni dia jadi ketua panglima. Okay. Masa tu zaman Umar Khattab. Tengah-tengah dia berperang ni dengan tentera Rom, tentera kulit putih ni, orang putih ni. Tengah-tengah berperang ni, Umar Al-Khattab suruh dia turun daripada tahta. Turun daripada tahta. Khalid turun daripada tahta dia, gantikan dengan sahabat yang lain, dan dia tetap berperang dengan jiwa raga dia, tetap berperang. Sampai habis peperangan, sahabat-sahabat Khalid tanya, "Wahai Khalid, kamu ni walaupun dah diturunkan daripada jawatan, saya tengok kamu tetap berperang dengan sepenuh hati kamu. Tak ada rasa terkilan pun dengan arahan daripada khalifah." Cuba bayangkan kita duduk dalam satu jabatan, kita buat satu projek, kita nak berjaya dah ni, tiba-tiba bos tukar kita. Apa perasaan kita? Macam tak kena je, mesti bos tak suka saya, betul tak? Kita ada rasa macam tu kan? Tiba-tiba je kena pindah ni, kenapa ni? Saya okey je. Kalau orang politik ni, kalau macam tu, turun daripada ni, boleh buat parti baru tau. Biasa macam tu. Tapi kata Khalid, saya berperang bukan kerana Umar, saya berperang adalah kerana Allah. Saya turun jawatan ke, saya naik jawatan ke, saya tetap berperang ikhlas kerana Allah. Kalau kita bekerja ikhlas kerana Allah, bos kita pindahlah mana-mana pun, letaklah jabatan mana pun, kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Nampak penting tak? Yang pentingnya, tak kisah saya tukar jawatan ke, turun jawatan, tak kisah. Yang penting jangan kurangkan gaji, sudah. Okay? Pindah mana pun tak kisahlah. Betul. Ni ni kesan orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu pertamalah. Yang kedua, iaitu mencintai ibu bapa. Okey, mencintai bapa ni adalah tuntutan ya. Sebab itu Allah kata apa? Wa asainal insana biwalidaini ihsana. Allah kata wa wasaina. Wa wasaina ni kami wasiatkan. Wasiat ni hukumnya apa? Wajib ditunaikan. Artinya apa? Allah wajibkan kepada setiap manusia untuk berlaku baik kepada ibu bapa dia. Tak kisahlah ibu bapanya macam mana keadaan pun, dia wajib untuk berbuat pada ibu bapa. Yang itu disebut sebagai bir walidain. Bir walidain. Kalau ibu-ibu baca kitab Imam Zahabi, disebut sebagai al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni dia ada 73 dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar, syirik kepada Allah, asyirku billah. Dosa yang duduk di ranking yang kedua, bukan zina, bukan membunuh, bukan minum arak, tapi adalah uququ bil walidain, derhaka pada orang tua. Itu ranking kedua dosa besar selepas syirik. Ibu bapa ni orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa mereka, tak ada kita. Sebab itu mencintai ibu bapa ni perkara yang paling penting. Bir walidain, berbuat baik kepada ibu bapa ni macam mana? Dia ada dua perkara. Perkara yang pertama iaitu perkara zahir. Saya rasa saya dah sebut dalam ni. Okey, ibu-ibu tengok muka surat 27 tu. Ibu-ibu tengok muka surat 27. Dia ada aspek dalaman dan dia juga ada aspek luaran. Ada dua. Okey. Aspek dalaman ni kita kena jaga emosi dia, perasaan dia. Jangan ditengking, jangan dimarah. Orang tua kan, kadang-kadang degil tu ada.
Kan kadang kita yang jaga dia ni, dia marah kita. Anak yang tak jaga tu yang dia sayang, betul? Sebab saya ada ibu macam tu. Saya jaga ibu saya. Kita yang jaga ni kena marah. Yang tak jaga tu dia puji-pujinya. Siapa yang tak terasa hati kan? Tapi ingat, salah satu bir walidain ni iaitu dalaman dia, emosi dia, perasaan dia. Ada anak bagi duit je. Setiap bulan bagi duit. Setiap bulan bagi duit. Tapi datang jenguk ibu tak? Tak. Dia masih lagi belum cukup bir walidain dia. Sebab dua-dua ni kena buat. Alah tak apalah saya bagi duit, nanti adik lah tolong tengokkan. Tak. Kita bagi duit, ya. Satu lagi kita kena jenguk dia. Sebab emosi dia kena jaga. Itu dalaman dia. Okay, perasaan dia kena jaga. Kalau tak dapat datang, tak dapat ziarah, call dia. Kadang-kadang kita pelik juga, kita tanya diri kita ni. Pergi shopping mall ada masa. Kan, pergi menyoping ada masa. Pergi berjalan ada lagi. Tapi balik ke kampung tu tak sampai-sampai. Betul tak? Nak ziarah orang tua tu susah, berat kaki ni. Ada je. Sedangkan ibu-ibu, setiap golek tayar kita ke kampung untuk ziarah orang tua kita, itu ibadah. Itu ibadah tu. Setiap golek tayar kita tu, setiap duit kita belanja, bayar tol, bayar minyak tu, Allah gantikan. Saya sebutkan semalam. Ya bena Adam, unfik anfik. Kamu keluarkan harta kamu kerana jalan Allah, Allah akan bayar harta kamu. Okay? Kita bagi duit pada orang tua kita, kita buat apa untuk orang tua kita, Allah akan bayar. Bukan orang lain bayar, Allah yang bayar. Okay? Itu aspek dalaman. Aspek luaran dia, kita kena jaga pakaian dia, kita kena jaga ubatan-ubatan dia, kita kena bawa dia pergi check up. Kan, semua orang mesti kena check up. Kan, sakit itulah, sakit ni, kita yang kena uruskan secara zahir. Kalau orang ibu ayah kita yang ada kenderaan, ada motor, ada kereta tu, yang pandai memandu ni, kalau dia tak ada kenderaan, kita yang kena bagi kenderaan. Itu kewajipan seorang anak. Itu hak dia sebagai orang tua. Kalau kita buat yang dua-dua ni ibu-ibu, itulah baru bir walidain. Dia tak boleh pilih salah satu ya. Abang sibuklah, kakak sibuklah, awak yang free duduk kampung ni tolonglah tengok mak. Tak macam tu. Semua orang, anak-anak kena tahu tanggungjawab masing-masing. Kalau anak-anak tahu tanggungjawab dia, mudah je. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita pula sebagai ibu bapa, saya minta maaf lah kalau saya mengajar. Saya ni setengah usia daripada ibu-ibu semua. Okey. Tapi yang saya belajar lah. Kalau kita sebagai orang tua ni, kata kunci dia adalah ikhlas. Kata kunci dia adalah ikhlas. Macam mana? Pertama, ikhlas ni kita buat, kita didik anak kita kerana Allah. Kita didik anak kita bukan kerana kita tau. Bukan kerana selera tekak kita. Saya doktor, saya nak anak saya jadi doktor juga. Saya nak anak saya jadi ustaz juga. Saya nak anak saya jadi itu, jadi ini. Tak. Kita didik anak kita ikhlas. Artinya kita didik anak kita kerana Allah. Macam mana nak didik kerana Allah tu? Kita kena tengok balik. Kita ni diciptakan untuk apa? Sebab dua perkara. Pertama, jadi khalifah. Kedua, jadi hamba Allah. Macam mana jadi khalifah ni? Kita ajar anak kita ilmu dunia. Kenalkan dengan matematik, sains. Ajarkan dia. Tujuan dia apa? Untuk dia memberi kebaikan kepada orang lain. Kedua, ajar anak kita menjadi hamba Allah. Kenalkan dia dengan ilmu agama. Tahu ini haram, ini harus, ini wajib, ini sunat. Tujuan dia apa? Untuk dia jadi baik. Belajar ilmu agama untuk kita jadi baik. Belajar ilmu dunia untuk kita beri kebaikan pada orang lain. Itu tujuan kita. Ada orang dia ajar anak dia agama je, dunia tak ajar, tak boleh. Ada orang ajar dunia je, agama tak ajar, tak boleh. Dia kena balance. Dunia kena ajar, agama pun kena ajar. Okay? Itu namanya ikhlas. Kita didik anak kita kerana Allah. Mengikut acuan Allah, kehendak Allah. Yang kedua ikhlas ni, iaitu kita ajar anak kita ikhlas. Saya tak mengharap apa-apa balasan pun daripada anak. Saya didik anak saya besarkan anak saya ni kerana ini amanah. Selalu orang kata anak ni anugerah, ya. Tapi jangan lupa anak juga adalah amanah. Kan? Bila kata amanah ni apa? Saya buat ni memang kerana Allah. Kalau anak saya dah besar, dia tak balas jasa saya tak kisah. Sebab saya buat ni kerana Allah. Kan kita kata ikhlas ni, kita tak harap apa-apa balasan pun. Melainkan Allah saja kita nak. Kenapa ya Alung tak call mak? Contoh
Kalau ikhlas, kita tak mengharapkan. Kenapa ibu-ibu? Kalau kita mengharapkan balasan daripada anak-anak, hati ni jadi sakit. Sebab anak kita tak sayang kita macam kita sayang dia. Kita tengok diri kita lah. Kita sayang anak kita, sama tak kita sayang orang tua kita? Beza kan? Macam tu anak kita. Kita mengharapkan balasan daripada anak-anak, nanti anak-anak dia tak akan dapat penuhi kehendak kita. Akhirnya apa? Kita sakit hati. Takut nanti kita yang akan menjadikan anak kita derhaka. Itu kita paling takut. Sebab kita mengharap balasan. Awak ni tak jenguk mak pun. Awak ni tak sayang mak pun. Awak ni lebihkan isteri awak je. Lebihkan suami awak je. Raya pertama, mak nak awak datang rumah mak juga. Awak balik rumah mentua, awak tak sayang mak. Selalu macam tu. Okay? Sepatutnya kita sebagai orang tua, kita kena mudahkan anak kita jalankan tanggungjawab. Tak kisahlah awak nak balik rumah suami ke, rumah isteri awak ke, tak kisahlah. Awak nak raya rumah mak raya kedua ke raya ketiga, tak kisah. Kita mudahkan dia menjalankan tanggungjawab dia, menjalankan ibadah dia. Bukan kita yang menyempitkan dia. Buat dia jadi susah. Buat dia jadi, Allah, kalau saya Kang dahulukan isteri Kang, mak cakap apa pula? Kita jadi payah. Jangan jangan. Kita mudahkan. Itu namanya ikhlas. Kita buat kerana Allah, biarlah Allah balas. Itu tanggungjawab kita. Okey, boleh ibu-ibu? Ni baru bab pertama tau. Kita ada 25 bab. Wajar kita boleh lanjutkan lagi 2 hari lagi. Okey, baik. Itu yang kedua. Google Meet. Kita Google Meet kita Google Meet. Okey, yang ketiga, kita nak habis berapa ni? Rasa-rasa lah. Supaya saya senang rancang masa saya. Dah habis dah? Sekarang habis? Sekarang 8.30. Sekarang 8.30. Panas rasa. Okey, yang ketiga, menyayangi isteri ataupun pasangan kita dan anak-anak kita. Okey. Menyayangi isteri ataupun suami kita, pasangan lah. Saya tulis isteri kat situ kan. Pasangan dan anak-anak. Menyayangi keluarga kita. Baik, ibu-ibu tengok surah Ar-Rum tu Allah kata apa? Antara tanda yang membuktikan kekuasaannya adalah dia menciptakan kamu isteri-isteri daripada jenis kamu. Maksudnya manusia lah, isteri-isteri ni. Supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengan mereka. Dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Perasaan kasih sayang dan belas kasihan ni disebut sebagai al-mawaddah warahmah. Perasan tak kenapa Allah sebut mawaddah warahmah? Kenapa Allah tak kata mahabbah warahmah? Allah kata mawaddah. Allah tak kata mahabbah. Nampak Mawaddah kasih sayang. Mahabbah pun kasih sayang. Tapi dua perkataan ni berbeza sama sekali. Sebab itu ada nama Allah Ar-Rahim dan ada juga nama Allah Al-Wadud. Jarang-jarang kan orang bagi nama anak dia Abdul Rahim, hamba yang maha penyayang. Tapi jarang kita bagi nama anak kita Abdul Wadud. Tak sedap kan? Al-Wadud tu namanya penyayang juga. Ada orang wadud je tak ada Abdul. Macam mana? Tak boleh. Sebab Wadud ni nama Allah. Dia kena letak dengan pangkal Abdul, hamba. Abdul Wadud. Kalau dah letak macam ni. Tak apalah. Tapi sebab tu dalam agama ni, dalam bab nama pun kita ni diajar tau. Untuk memberi nama pada anak. Ada agama lain ajar tak? Tak ada. Agama kita ni sangat-sangat sempurna. Dia ajarkan kepada kita nama anak pun dia ajar macam mana nak bagi nama anak. Okay. Paling senang tahu tak, nama yang paling afdal adalah nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wadud, Abdul Matin. Itu paling senang. Jangan kata saya tak jumpalah nama Allah 99. Nama saya Aizuddin ataupun Izzuddin. Ni ibu saya bagilah. Izzuddin ni maksudnya Izzu tu izzah, kemuliaan. Ad-din ni agama lah, kemuliaan agama. Itu ibu saya bagilah. Takkan saya nak request kan? Ranking pertama nama Asmaul Husna. Ni kalau ibu-ibu ada cucu-cucu nanti kan. Tapi mana tahu kalau ibu-ibu ada baby baru kan. Nama yang pertama ni nama Allah, Asmaul Husna. Itulah nama Abdul Wadud, tapi dia panggil Wadud. Abdul tu tak panggil.
Sebab itu kita kena panggil Abdul Wadud. Okey. Yang kedua adalah nama para nabi. Nama para nabi pun dah 25 dah. Nama Allah 99. Sebenarnya tak mustahil lah tak ada nama. Saya pun tak tahu nama anak nak bagi nama apa ni Ustaz. Susah sangat. Banyak nama. Saya alhamdulillah lah Allah rezekikan banyak. Anak-anak buah saya semua saya bagi nama. Kalau kita kan biasa masyarakat Islam taruh nama Abdul Rahman. Nanti kita Okey. Sebab itu kita kena ada ilmu lah. Tapi bagi saya tak apalah. Kita panggil dia Rahman tu bukanlah kita memanggil nama Allah. Tapi dengan nama dia lah kan. Macam tu. Tapi saya tak bagi nama anak saya Abdul ni. Sebab masyarakat kita kalau nak Abdul ni dia panggil bedul. Sebab itu saya bagi nama anak saya semua nama Nabi je. Nama Nabi yang satu patah je. Noh, Lut, dah. Dia tak ada singkatan. Kan panggil nama Syuaib, je dia panggil. Biar ada makna. Noh je, Lut je. Dia nak short form pun tak boleh dah. nama malaikat ada nama anak dia Jibril. Okey, ada saya sebut tu nama malaikat tu je. Kemudian kalau anak perempuan pula, yang afdalnya nama para sahabat lah, sahabat wanita ataupun nama isteri-isteri Nabi. Salah seorang nama isteri Nabi namanya Ramla. Saya tahu ibu-ibu tak nak nama tu kan? Ramla. Alah, nama tua sangat lah Ustaz Ramla. Baby siapa nama? Ramla. Macam tak kena ni. Tapi kalau baby, contohlah baby tu nama sedap kan? Nama dia Batrisha. Cuba bayangkan kalau dia tua. Siapa nama nenek? Nenek Batrisha. Kena ke tak kena? Nenek glamour sangat kan? Okey. Ramlah. Itu sama isteri Nabi tapi dikenali dengan nama Ummu Habibah. Nama sebenar dia Ramlah. Itu nama-nama yang afdal kita bagi. Tapi saya bagi nama anak saya Naura. Sebab apa? Kalau kita bagi nama Arab, Ramlah, kita panggil Melah. Khadijah, Dijah. Macam tu kan. Zainab, Jenab gitu ya. Jadi saya mudah je. Naura. Sebab nama ni dia tak semestinya Arab. Nama Melayu pun boleh. Okey. Sebab para nabi kita hanya 4 nabi je yang nama Arab. Yang lain semua bukan nama bahasa Arab. Yang lain tu kebanyakan adalah daripada Bani Israel. Nama Ibrahim, Ismail itu nama bahasa Ibrani. Bahasa Yahudi. Ishak, Yakub tu bukan nama bahasa Arab Nama bahasa Arab ni hanya Muhammad, Saleh, Hud dan juga Syuaib tak salah saya. Atau satu lagi saya tak ingat. Ada 4 saja yang nama bahasa Arab. Maksudnya kita ada pilihan. Selagi maknanya baik, silakan. Okay. Kalau anak-anak kita perempuan kan bagi nama Arab, orang panggil short form kan. Kita bagilah tafaul. Bagi dalam bentuk nama bunga-bunga. Ada orang panggil nama anaknya Rose, Mawar. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dahlia. Sebab dia bunga kan. Sebab Arab, dia macam tu juga tafaul. Tafaul ni apa? Dia menisbahkan nama tu kepada sesuatu. Macam nama Jaafar. Kita bagi nama anak kita Jaafar. Orang Melaka kata apa? Jakpau kan? Kan? Jakpau. Kalau orang Johor, Jakpo. Kan? Tahu tak apa? Muah. Tahu tak maksud Jaafar? Jaafar. Jaafar ni helang. Helang. Dia nama haiwan tau. Macam kita panggil nama anak kita Asad. Ada orang nama Arab Asad. Yang Presiden Syria tu nama Asad. Asad ni singa. Pelik lah kalau orang Melayu. Siapa nama anak? Gajah. Tak boleh kan? Dia macam tu. Okay. Boleh lah, boleh. Sebab orang Arab, kenapa bagi anaknya Asad? Singa. Sebab dia nak anaknya lincah macam singa. Tangkas macam singa. Itu namanya tafaul. Mensifatkan tu nama tu kepada sesuatu. Jangan nama Hanafi. Ini semua viral ni Hanafi. Okay. Alright, baik Itu antara lah. Okay, apa maksud mawaddah? Mawaddah ni iaitu dia beza dengan rahim. Rahim ni penyayang. Mawaddah dia kasih tanpa ada perasaan bukan. Dia ada rasa kasih tanpa ada perasaan benci. Maksudnya dia 100% kasih. Sebab tu namanya mawaddah. Mawaddah ni contoh. Dalam keluarga boleh jadi isteri kita, suami kita menyakitkan hati kita kan.
Boleh jadi kan? Boleh jadi anak-anak kita tu buat kita sakit je. Tapi mawaddah, dia kasih tu tanpa syarat. Dia tetap kasih walaupun suaminya macam tu, walaupun isterinya macam tu, walaupun anak macam tu, saya tetap kasih. Saya tetap jalankan tanggungjawab saya tanpa ada perasaan. Itu namanya mawaddah. Sebab itu bila kita doa, ya Allah, biarlah saya kasih suami saya, anak saya dengan mawaddah. Sebab kita tahu itu amanah tanggungjawab kita. Okey? Warahmah, dan kita mengharapkan kasih sayang Allah pula, rahmah. Kasih Allah kepada keluarga kita. Boleh ibu-ibu jadi kasih kepada keluarga ni adalah sesuatu yang penting. Ibu-ibu tahu tak? Syurga ni kalau ada di dunia, ia adalah keluarga. Syurga ni kalau ada dekat dunia, ia adalah keluarga kita sendiri. Itulah syurga kita. Okey? Sebab itu syurga dunia ni namanya kita panggil al-jannatul ajilah. Syurga yang Allah segerakan dekat dunia ni adalah kebahagiaan. Syurga yang Allah segerakan dekat dunia ni adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ni datang daripada keluarga. Okey. Kita dulu cari syurga dunia ni kat mana ni? Ada orang pergi ke kelab, ada orang pergi ke timpak, ada orang pergi ke sana, pergi sini. Macam-macam tempat dia cari kebahagiaan tu. Tak jumpa. Yang syurga dunia ni keluarga kita sendiri. Keluarga kita itulah syurga kita. Jadi letakkan kasih sayang pada orang yang betul. Kalau kita suami, masa saya nak kahwin dulu, guru saya pesan, kalau ibu-ibu kenal Ustaz Fahrul kan, dia pesan kat saya, dia kata apa, nanti ustaz jadi suami, ustaz kena buat 2 perkara. Ni saya ingat sampai bila, dan saya akan pesan. Saya tak pesan pada ibu-ibu lah, ayah-ayah tak saya pesan. Semua dah kahwin dah. Tapi kita pesan pada anak-anak kita 2 perkara. Bakal lah, bila kahwinnya? Ibunya pandang kan ibunya. Ibunya cari calon kan? Banyak queue kan? Banyak. Yang pertama, kalau kita lelaki lah, paling pertama kita kena bangun paling awal sekali daripada ahli keluarga yang lain. Kalau isteri kita kejut kita, gagal lah kita. Ini pesan dia kata, kalau isteri kita kejutkan kita, itu gagal lah kita. Sebab kita ni pemimpin. Kalau bangun subuh pun isteri yang pimpin kita, gagal lah. Kita kena bimbing diri kita, kita kena pimpin diri kita, baru kita boleh pimpin keluarga kita. Itu paling pertama. Kita nak dihormati oleh isteri, anak-anak ni, kita kena bangun paling awal ni. Tapi kalau suami yang dikejut oleh isteri, susah. Sebab ini paling asas. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang polis kan, paling asas sekali, sebelum dia ajar bab pengurusan polis kan, dia orang yang cekap, tangkas kan. Paling asas sekali, masa dia duduk kat pulapol tu apa? Tegangkan cadar dia. Kalau pengurusan tempat tidur pun tak terurus, pengurusan yang besar-besar kamu tak akan terurus. Sebab itu yang paling kecil ni. Jadi suami macam tu juga. Dia kena bangun paling awal sekali sebab dia akan bimbing keluarga dia. Kalau dia pun bangun pukul 7, 7.30, macam mana yang lain? Itu paling asas. Yang kedua pula, suami ni dia kena jaga kompas hati dia. Kompas hati kena jaga. Dia jangan buas, jangan liar. Tengok perempuan sana cantik, dia cantik. Dia liar dekat luar rumah, isteri dia akan meragam dalam rumah. Sebab kita ni bila berkahwin ni, dia akan bersatu tau. Jiwanya, kita kata apa, ada kimia, ada chemistry. Kita ada chemistry kita. Suami tak kena kat luar rumah, isteri akan meragam dalam rumah. Jangan kita salahkan isteri, awak ni abang balik ada je tak kena. Cuba cek balik, kita lah sebagai suami ni, tengok ada tak saya buat salah luar rumah ni. Kalau anak kita tak kena, ibu-ibu kena cek hubungannya dengan Allah. Itu sifir dia lah, kebiasaan macam itulah. Saya tak berani cakap sebab saya muda lagi pada ibu-ibu. Separuh nyawa lagi. Baru nak menapak kan, ibu-ibu dah melalui dah. Doakan saya, anak-anak saya, insyaAllah. Baik. Dan yang keempat, kasih sayang kita adalah kepada sesama manusia. Okey, kasih sesama manusia. Kasih sesama manusia ni penting. Yang ni kita sentuh 2 hari semalam dengan hari ni kan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Lagi rapat hubungan kita dengan Allah,
lagi sensitif hubungan kita dengan manusia. Paling mudah ibu-ibu boleh tengok ada orang dia ni pergi sembahyang Jumaat kan, abang kan. Kita sembahyang Jumaat. Kita ni dah datang lambat ni, parking kereta tengah jalan. Kita pun solat Jumaat. Habis solat Jumaat orang dah balik dah. Kita dengan solat sunat lagi, dengan wirid lagi. Kita lupa kereta kita parking tengah jalan tu. Orang nak lalu tu. Orang mula marah. Kita rasa kita sedang ibadah, sebenarnya tidak. Kita sedang menyakiti hati orang lain. Yang paling utama dalam ilmu fiqh disebut fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Alihkan kenderaan awak tu daripada kamu ibadah. Itu yang lebih utama lagi. Nampak? Ni kasih pada manusia. Kadang-kadang kita pergi solat ke RNR. Maghrib pendek ni. Imam pula boleh baca panjang pula. Wah, siap wirid-wirid lagi. Kita dah lambat ni. Kalau dia faham agama, dia akan segerakan solat dia, bagi laluan pada orang lain untuk solat. Nampak? Dia jaga hubungan dengan Allah, dia jaga hubungan dengan manusia. Dia tak pentingkan diri sendiri. Kadang-kadang kita boleh nampak macam tu. Okay? Ni agama kita ajar. Kasih kepada manusia tu sebahagian daripada tuntutan agama kita. Okey, boleh ibu-ibu Okey, yang ini ibu boleh baca lah insya-Allah Boleh sambung lagi ke? Oh, kita stop. Stop bismillah. Ingat stop sekarang. Oh, lapar dah? Ada makan lagi? Makan tak ada, tapi ini hari adalah Kak Ayu. Oh, Kak Ayu masak nasi goreng. Siapa Okey, baik. Okey. Kuliah subuh lah. Okey, baik-baik insya-Allah. Okey. Okey, kita tengok bab yang kedua pula. Okey, bab yang kedua. Bab yang kedua muka surat 35. Iaitu al-birru, al-bir, berbuat kebaikan. Okey, akhlak yang pertama tadi kasih sayang. Kasih sayang ibu-ibu, saya lupa lah nak sentuh. Kalau ibu-ibu tengok belakang tadi muka surat je saya tengok Kalau ibu-ibu tengok muka surat 30, sifat kasih sayang ni, kalau kita ada rasa kasih, pertama, keistimewaan dia akan dikasihi oleh Allah. Okay? Sebab Nabi sebut, sesiapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Itu sifir dia. Kita nak orang sayang kita, kita kena sayang orang. Pertama, dia akan disayangi oleh Allah. Kedua, kasih sayang ni sifat penghuni syurga. Ketiga, dia akan dikasihi oleh manusia. Okay. Saya tak ingat, saya Fudail bin Iyad ataupun siapa ada ulama ni sebut. Dia kata apa? Tanda kita ni Allah muliakan bila mana kita ni dikenali dengan sifat Allah. Contohlah, kawan-kawan kita kenal, siapa pun Hajar Rabita, oh dia tu dermawan tu. Amin. Amin. Juta. Kawan kata dia ni dermawan. Dia ni dikenali dengan satu sifat. Kalau sebut dia ni dermawan. Dermawan ni sifat Allah Abdul Razak, kan? Ataupun Allah Abdul Wahab, Allah Al-Wahab. Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kalau kita dikenali oleh manusia dengan satu sifat Allah, itu tanda Allah kasih kita. Maksudnya sifat tu menonjol pada kita. Kalau kenal si fulan ni pula, siapa Kak Ayu? Kak Ayu ni memang ringan tulang lah dia ni. Orang tak minta buat siapa, dia buat juga. Dia nasi goreng sambal belacan Kak? Oh, sayur. Goreng power. Sayur power. Okey, di masa kita ni dikenali dengan satu sifat. Jadi kita kena usahakan sifat Allah yang kita tengok 99 ni, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki, Maha macam-macam. Apa sifat yang ada pada diri kita? Kita kena usahakan. Tonjolkan sifat Allah tu dalam diri kita. Biar kita dikenali dengan sifat Allah. Maksudnya Allah mengizinkan sifatnya itu ada dalam diri kita. Itu tanda Allah kasih kita. Okey, lagi banyak lagi bagus. Tapi paling tidak satu memadai. Nabi dikenali sebagai Raufur Rahim. Kan Allah sebut laqad ja'akum rasulun minallah tu kan. Allah gelar Nabi ni Raufur Rahim. Rauf ni hamba yang pemaaf ni. Pemaaf macam mana? Nabi ada peluang untuk
dibalas. Kan penduduk Taif kan halau Nabi dengan batu. Jibril datang offer Nabi, nak empap tak mereka ni dengan gunung ni? Nabi kata tak payahlah. Boleh jadi nanti anak zuriat mereka jadi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita kalau orang buat kita dapat offer, kalau buat tu buang kerja terus tau. Kita macam tu kan. Ada orang kata saya, ustaz kenapa ya agama kita ni kalau mencuri kena potong tangan? Zalim lah ustaz. Kan kalau dia curi, kalau kita potong tangan, macam mana dia nak kerja? Ini kita tak boleh kata, ni hukum Allah ni. Kan? Kalau kita penjarakan dia, kita didik dia, tak payah potong tangan lah. Nanti dia keluar dia boleh kerja sendiri. Tapi kalau dah potong tangan, macam mana nak kerja? Dia ada syarat-syarat sebenarnya. Tapi sebenarnya hukum Allah ni tak zalim. Yang zalim kita. Allah kata siapa curi potong tangan. Cuba ibu-ibu, orang curi kereta ibu. Kita kata apa? Siap dia, aku bunuh dia. Jangan curi kereta, curi suami. Berani dia curi suami saya ya. Saya dapat saya bunuh dia. Kita lebih zalim lagi. Allah kata potong tangan, kita bunuh tu. Betul tak? Bila tengok orang kita rasa zalim. Kena kat kita, baru kita tahu. Tak bagi muka kita. Tapi hukum Allah ni pendidikan. Bila potong tangan tu bukan semua orang. Contohlah seorang ni buat potong tangan dia. Orang yang tengok orang lain tak berani dah. Sebab dia dididik. Kalau ini kena potong tangan ni, siapa nak potong tangan? Jadi semua orang takut nak mencuri. Tapi hari ni hukum manusia penjara je. Orang tak nampak, orang tak sedar. Ramai tak mencuri? Ramai. Kan? Okey, boleh Baik. Okey, kita tengok yang kedua, iaitu al-birru, berbuat baik. Tengok berbuat baik termasuk dalam perbuatan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Dengan cara bertingkah laku mulia, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dan melafazkan kata-kata baik. Okey, melafazkan kata-kata yang baik. Okey. Kebaikan ni apa? Cuba ibu tengok muka surat sebelah. Kebaikan ni dia dua. Pertama, tingkah laku baik. Itu namanya berbuat baik. Kita kena ada perbuatan baik. Yang kedua, mengucapkan perkataan yang baik. Nampak? Mulut kena baik, perangai pun baik. Saya ni mulut je laser ustaz. Hati baik tak boleh, tak boleh. Nampak je tak ada insurans mulut ni ustaz. Tapi kalau bab kerja-kerja agama ni saya tak boleh. Buat baik ni dia dua-dua. Dia perbuatan dan dia juga dengan ucapan. Ketawa mencurigakan. Okey, jadi dia dua-dua ni dia kena seiring tau. Hati baik, perbuatan dia baik, ucapan pun baik. Sebab bila seorang sahabat Nabi SAW, siapa nama dia? Abu Musa Asy'ari tanya pada Nabi. Dia kata, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Musa ataupun Abu Ayyub. Dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa Muslim? Siapa Muslim ni? Apakah yang dimaksudkan dengan Muslim? Kita kata kita Muslim. Kata Nabi SAW, Muslim ini man salima, siapa yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangan dia. Maksudnya dia tak menyakiti orang lain dengan lidah dia, dengan tangan dia. Itulah Muslim. Hari ni kalau kita tengok, kita ni nak dapat darjat Muslim pun tak layak. Mulut ni, tak boleh nak dihalang. Kan? Tidur pun bercakap. Ya. Yeah. Stop. Kan? Mulut ni ada je nak cakap kan. Kawan tu pakai kerongsang sengit itu pun nak cerita. Tengok dia tu, kerongsang pun sengit. Biarlah kerongsang sengit. Kan? Dia ada tak kena. Ada isu je. Isu tu banyak je kan. Dia pakai jubah Siti Khadijah lah tu, nak tunjuk kat orang lah tu. Biasa macam tu kan. Kita ni mulut ni kena baik, perbuatan pun kena baik. Dua-dua ni seiring, baru namanya al-birru. Baru disebut sebagai berbuat baik. Okey. Saya tengok ada je Baik, kalau ibu-ibu baca Quran, berbuat baik ni dia ada 10.
yang disebut sebagai berbuat baik. Dia ada kaulan sadida, kaulan ma'rufa. Ada banyaklah kaulan ni. Maksudnya apa? Kita ni kadang-kadang, saya ni kalau nak nasihat orang, saya memang kena cakap macam tu ustaz. Saya tak boleh cakap baik-baik. Macam itulah Kadang-kadang macam tu kan. Orang ni dia kalau mengumpat ni, dia kata saya kalau tak cakap mesti kena sentap. Ada orang istilahkan sentap kan. Cakap sentap ni kena, kalau saya tak cakap elok-elok, kalau saya cakap elok-elok dia tak nak dengar. Kalau saya cakap macam tu, oh baru dia sedar. Tak boleh ibu-ibu. Sebab Allah pesan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Kata Allah Ta'ala, faqulallahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, kamu pergi jumpa dengan Fir'aun, cakap dengan Fir'aun qawlan layyin, perkataan yang lemah lembut. Tu jumpa dengan Fir'aun tu, lemah lembut dekat situ maksudnya cakap dengan perkara yang hak, yang benar. Jangan cakap tu sembrono je. Cakap dengan hikmah, tegas. Tapi kita tak makin amun. Hari ni orang kita ni suka sentak-sentak kan. Dia cakap macam mana? Kan? Baca Quran tak menangis, tengok cerita Hindustan menangis-nangis. Sentak kawan tu kan. Janganlah macam tu. Oh ya kan? Saya bagi contoh. Okey. Contohlah kan. Dia mesti nak kena sentap kan. Jalan sana, jalan sini. Mekah tak pergi. Jangan macam tu ibu-ibu Jangan apa kena sentap? Apa? Yelah. Sebab itu kitanya bahasa ni, tegur saja kesalahan tu direct je. Jangan disindir-sindir lah. Sebab bila kita sindir, dia macam ni tau. Semua orang nak syurga, betul tak? Tanyalah sekalipun orang dekat penjara, nak masuk syurga tak? Dia akan tangan, saya nak masuk syurga ni. Walaupun dia sendiri buat salah. Artinya kita ni sebagai orang mukmin, kita nak ajak orang masuk syurga ni, jangan dipaksa-paksa. Jangan dia tarik-tarik ni. Jangan tarik-tarik. Kita pelawa dia, silakan. Sebab manusia ni kalau dia buat salah, kalau kita menyalahkan dia, dia susah nak terima kesalahan. Kita buat salah ni, orang kata kamu ni salah lah. Boleh jadi dia tak nak dengar nasihat kita. Bukan dia tak mengaku salah dia, tapi dia rasa tercabar maruah dia. Kan, dia akan lawan balik, melenting balik. Kita ni secara zahirnya kena cakap baik-baik. Biar dia jangan kita salahkan dia, tapi dia sendiri rasa bersalah. Nasihat tanpa perlu dipersalahkan. Biarkan dia sendiri akan datang. Okay, sebab fitrah manusia macam tu. Allah dah install lah fitrah kita ni suka kepada kebaikan. Dia akan tahu mana yang salah, mana betul. Kalau cakap baik-baik, dia lebih mudah terima. Paling mudah anak-anak kita lah. Kan, kita cakap elok-elok dengan dia, dia faham. Masalah ni, betul, dia tahu, dia sendiri tahu. Tapi kalau kita torture dia, mak cakap lah, lantak mak lah, biar dia, sebab dia ada rasa ego dia. Kenapa awak nak cakap macam tu dengan saya kan? Ni semua orang macam tu, fitrahnya macam tu. Okay, jadi orang mukmin ni, mulut ni kena baik. Sebab bila kita cakap tak baik, kita bukan menghodohkan diri kita tau, tapi kita menghodohkan wajah agama kita. Okay, kita menghodohkan wajah agama kita. Orang tengok agama ni teruk. Apa orang mukmin ni, mulutnya ya Allah, pakai je tudung labur, tapi mulut ya Allah. Kan kadang-kadang kita dengar macam tu, kita rasa sakit. Allah Akbar. Sebab aurat ni ibu-ibu, dia bukan sekadar aurat pada pakaian tau, tapi aurat pada akhlak, aurat pada mulut, aurat pada hati kita. Kena tutup, kena jaga. Bukan ibu-ibu je, ayah-ayah pun sama juga. Saya pun macam tu juga. Kita kena, mulut ni kena jaga. Sebab itu ibu-ibu, Nabi SAW dalam rumah tangga Nabi pun ada masalah tau dalam rumah tangga. Nabi ada masalah rumah tangga. Bayangkan seorang suami dengan seorang isteri pun boleh berkelahi. Nabi ada 11 isteri. Kita jangan nampak Nabi ni dia berlainan, tak. Isteri Nabi ni manusia biasa. Nabi pun manusia. Dia ada bertelingkar, ada bergaduh. Ibu-ibu boleh baca dalam hadis. Contoh Aisyah. Aisyah ni dia cemburu dengan isteri Nabi yang dikenali dengan nama Ummu Salamah. Sangat cemburu. Aisyah ni dia kurang pandai masak. Tak berapa mahir lah masak-masak ni.
bila ada tetamu rumah Aisyah, Ummu Salamah ni isteri Nabi ni, dia masak. Dia panggil seorang khadam, dia kata, wahai khadam ni, ambil makanan ni pergi hantar dekat rumah Aisyah sebab Nabi ada tetamu ni. Nanti kalau tanya siapa, cakap aku yang masak. Makanan tu dibawa ke rumah Aisyah. Aisyah terkejut, siapa pula yang sediakan makanan ni? Tanya pada khadam, siapa yang masak? Kata khadam tu Ummu Salamah. Tahu apa Aisyah buat? Mangkuk yang berisi makanan tu Aisyah lepaskan depan Nabi dengan sahabat Nabi, tetamu Nabi. Aisyah buat ni bukan nak buruk ni, yang cerita ni Aisyah sendiri Aisyah kata aku sendiri lepaskan. Sebab apa? Cemburu. Cuba suami kita macam tu. Ibu-ibu buat tetamu suami datang kan, ibu lepas kan, marah suami. Suami ni macam ni sangat dia. Besar kecil macam tu juga dia buat. Time ni lah dia buat perangai Tapi Nabi, Aisyah kata apa? Nabi ni dia tunduk, dia kemaskan mangkuk yang pecah tu. Dia kemas ni. Dan dia kata apa pada sahabat dia? Biasalah ibu kamu cemburu, dia kata. Ibu, sebab kenapa sebab ibu? Sebab isteri Nabi ni adalah dia adalah ibu kepada orang mukmin. Okay? Dia kata biasalah ibu kamu cemburu. Nabi tak marah pun. Dan Nabi jaga sebutan Nabi, mulut Nabi ni. Kalau ikutkan, Nabi boleh marah. Ada hak kan? Nabi boleh tegur. Tapi sebabkan ibu-ibu, wanita-wanita ni dia simpan tau. Ini fitrah tau. Lelaki buat kebaikan, kadang-kadang isteri ni dia tak apa nak hargai. Yang jahat tu, yang sikit-sikit tu, yang tu dia ingat. Abang tak pernah buat baik langsung. Suami tu macam-macam dah tolong dia kan. Saya kenal lah, abang tak pernah tolong saya. Abang itu ini, yang buruk-buruk tu, yang sikit-sikit tu dia nampak. Nabi ni, dia sangat jaga perkataan dia. Sebab memang secara fitrah, ni kajian wanita ni dia akan tangkap apa yang disebutkan oleh lelaki ataupun suami dia. Perkataan tu sangat sangat bahaya. Saya rasa ibu-ibu sendiri akui lah. Nabi ni marah macam mana pun dia sangat jaga perkataan dia. Dia takkan lepas pada isteri dia. Itu Nabi. Ucapan dia tu sangat-sangat dia jaga walaupun dia marah. Dan Aisyah bila rasa bersalah, satu lagi, kadang-kadang suami ni dia marah tak semestinya dengan pandang barang, dengan marah. Kata Hamka, lelaki ni kalau dia marah jangan sampai dia diam. Lelaki ni jangan sampai dia diam, sebab itu kemuncak kemarahan seorang lelaki. Kalau lelaki marah boleh tahan lagi tau, tapi kalau dia diam, hati-hati. Dia memang pendiam. Tak. Kalau dia diam, hati-hati. Boleh jadi ada orang lain. Tak, kalau dia pendiam, kita boleh kenal suami kita. Ni dia marah, dia buat tak tahu. Cakaplah apa, lantak engkau lah. Kita masak dia tak makan. Memang marah sungguh. Hati-hati. Maksudnya bukan marah. Memang dia marah, tapi makan juga. Kita baca teh, dia minum juga. Itu lain. Ni memang dia buat tak tahu langsung. Itu hati-hati. Itu kemuncak kemarahan tu. Sebab tu Hamka kata, kalau lelaki marah ni biasa lagi. Tapi kalau dia dah mula diam, itu kemuncak kemarahan dia. Kahwin dengan mamak lah Okey. Baik. Okey, Aisyah kata apa? Nabi ni bila sahabat-sahabat balik, dia tak marah pun. Dia macam tu, dia cakap biasalah ibu kamu cemburu. Nabi siap kemas lagi. Kemudian biasalah layan tetamu sampai habis, selesai. Kemudian Aisyah sendiri rasa bersalah. Dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana ya saya nak minta maaf dengan madu saya ni?" Apa kata Nabi? Kamu jumpa dia, mengaku salah kamu, dan kamu gantikan balik pinggan yang kamu pecahkan. Ini Nabi Maksudnya jangan kata minta maaf je, tak boleh kan ibu-ibu kan. Orang suami kita bekalkan tapu balik kita tak tanya, "Bang, okey ke balik? Macam mana jalan, jam ke?" Tak. "Bang, tapu yang mana bang tapu?" Biasa tak? Kan? Macam tu kan. Dia tak kisah suami dia balik kerja penat ke apa tak. Tapu yang saya bekal tu mana bang? Mana? Boleh gaduh tu kalau tak bawa balik tu. Pusing dia, tak ada tidur malam. "Bang, esok pagi bangun kerja, bang ingat tapu yang saya balik." Okay. Nabi pesan benda sama. Kamu minta maaf dengan dia, ganti balik. Ganti balik. Nampak? Nabi tak marah, Nabi tak ni, perkataan. Baru namanya al-birru, berbuat baik. Akhlak baik, perkataan baik. Sebenarnya kan, saya ada kawan lah, dia cakap apa? Kawan saya ni dah tua lah. Dia cakap apa? Kita ni berbuat baik ni, saya tak kisah kalau orang kata saya baik. Ni kawan saya kata, umur dia dah 60-an lah. Dia kata,
Saya tak kisah orang kata saya baik. Tapi sebelum saya mati, saya nak yang keluar daripada mulut isteri saya, dia kata suami saya ni memang baik. Sebab apa? Boleh jadi kita depan orang, kita buat-buat. Tapi yang kenal kita, pasangan kita. Kalau isteri kita ni kata, suami saya memang baik. Baik sungguhlah tu. Ataupun suami kita kata, isteri saya memang baik. Baik sungguhlah tu. Sebab ada orang, depan orang baik-baik, balik rumah dia lah. Kan ada macam tu kan. Okay, jadi al-birru ni perbuatan baik, ucapan pun baik. Okey, kita dah pukul 9 lah. Saya berhenti dekat sini ibu-ibu Kita ada 23 bab lagi. Tak tahu lah bila selesai. Okey. Okey. Baik, jadi ala kulli saya berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.